Okay, Assalamualaikum and good morning. Boleh nampak saya punya skrin dan boleh dengar dengan jelas tak? Boleh. Boleh Okay, so hari ni kita nak bincangkan soalan. Okay, kawan-kawan korang dah share jawapan diorang. Cuma ada satu lagi muka surat rasanya daripada page 16, 21, 22. Tiga lagi muka surat daripada kelas mana ni? Yang belum lagi tak hantar. Okay, so boleh sempat lagi kena hantar. Saya cuma bincang kalau korang hantar je. Kalau korang tak hantar, saya tak bincang. Okay, so kita tengok muka surat 11. Okay, so name the molecule shown above. So yang tu kalau awak tengok, dia ada 1A dan 3B. Nampak tak? 1A dan 3B ni A dia, this is dia punya A. Okay, and then B dia ada, B dia ada 3. Nampak tak kat sini? 1, 2 dan 3. Okay, so jawapan dia adalah triglyceride lah. Okay, triglyceride. Make sure jangan salah eja. Jangan eja triglyceride. So ni jadi salah. Walaupun satu huruf sahaja tapi jadi salah lah. What are A and B? A ialah glycerol, B ialah fatty acid. So tak boleh salah yang ni. Name the chemical reaction and bond that links A and B. So nama dia condensation sebab dia menghasilkan. Betul? Okay, and then bond dia ialah ester linkage. That's really good. What is the byproduct release in the formation of this molecule? So byproduct, dia nak byproduct tau. Byproduct bila awak form. Okay, maksudnya bila awak form triglyceride, apa yang awak hasilkan sebagai side product? Jawapan? Jawapan kat sini betul ke salah? Tadi? Hilang dah. Betul ke salah? Jawapan dia betul salah? Jawapannya ialah 3 water. 3 water molecules. Kalau korang cakap water sahaja, salah. Kalau korang cakap H2O je pun salah. Mesti kena ada 3 water. Okay, kita akan hasilkan 3 water bila mana kita nak gabung. Ni jawapan yang 3 fatty acids and 1 glycerol ni apa? Ini ialah sekiranya soalan dia tanya what is the monomer? Ni monomer dia. Monomer for formation of triglyceride. Ataupun dia tukar soalan tu, dia cakap what happen when this molecule broken down? Bila awak pecahkan molekul tu, apa yang akan terhasil? So awak akan hasilkan 3 fatty acid and 1 glycerol. Tapi dia nak byproduct bila kita form. So apa jadi kalau glycerol campur 3 fatty acid, dia akan hasilkan 1 triglyceride tambah 3 water. Okay, so jawapan dia salah kat situ. Okay, and then next question. State one function of this type of lipid in living organism. Apa function dia? Apa function lipid? Storage compounds for the reserve energy of the body. Betul? Okay, lipid ada beberapa function. Okay, function lipid. Yang pertama ialah dia simpan tenaga juga. That's why kalau orang diet, dia tak makan nasi, dia masih lagi hidup. Kenapa? Sebab dia bakar lemak dalam badan dia. So lemak yang kita cakap bakar lemak tu bakar macam mana? Body kita akan gunakan lemak sebagai sumber tenaga. Tapi body kita ni kan, dia ada priority dia. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga baru lipid. So kalau awak tak makan karbohidrat, baru dia akan guna protein sebagai sumber tenaga. Kalau awak tak makan protein dan karbohidrat, baru dia akan bakar lemak awak tu. So that's why dia kat situ dia kena macam body kita kalau awak makan nasi, so lemak tu dia akan spare lah. Jadilah spare tayar kat lengan, dekat kaki, dekat mana lagi? Kat pinggang, kat ketiak tu. Okay. Satu lagi, apa lagi jawapan lain selain benda ni? Lagi tak?
Kalau Apply is a good extra energy saver. Apa dia? Good extra energy? Saver. Apa belakang tu? Save. Good extra energy saver? Ha. Macam tak kot. Kita bukan save energy, kita nak guna energy tu. Okay. Satu lagi function dia kalau korang perasan, orang yang gemuk kan, bila masuk dalam air, dia terapung. Kenapa? Sebab dia boleh provide buoyancy. Buoyancy. Orang kurus, dia susah nak terapung. Tapi kalau orang gemuk, dia boleh senang terapung. So that is one of the function lah, provide buoyancy. Lagi, apa lagi function dia? Function dia kalau macam kita punya jantung tu kan. So kena ada lemak-lemak sikit. Kalau tak ada lemak, bahaya. Kenapa? Sebab dia provide cushion protection. Maksudnya dia macam cushion lah. Macam cushion. Dia protect kita punya organ-organ dalaman tu daripada terkena dengan tulang, daripada hentakan. Sebab dia macam menyelaputi. Tapi kalau banyak sangat tak bagus juga. Okay. So kalau macam steroid. Steroid kan lipid. So dia adalah hormon. Okay, dia akan hasilkan hormon. Kalau fosfolipid pun lipid juga kan. So, awak boleh cakap as component of cell membrane. Okay, so ada banyaklah sebenarnya fungsi-fungsi dia, tapi yang utamanya dia adalah untuk kita punya energy storage. Okay, so, dia sama macam glycogen, macam starch. So that dia untuk energy storage. Okay, state one feature of the molecule that make it suitable for the function in E. So bergantung pada soalan awak ke atas. Kalau soal jawapan awak cakap dia provide reserve dia, kalau awak cakap energy, kalau ke atas awak cakap energy, bawah ni mesti awak kena cakap because it has long hydrocarbon chain. Sebab dia ada banyak C dengan H. So lagi banyak C dengan H, lagi banyak tenaga yang awak dapat. Okay, so lagi panjang dia punya ekor dia tu, lagi banyak tenaga yang awak boleh simpan. Okay, so it has long hydrocarbon chain. Kalau awak cakap apa lagi, hormon. Ni jawapan yang senang je lah hormon. Okay, so awak boleh cakap because steroid can make hormone. Okay, dia boleh hasilkan hormon. Kalau awak cakap yang component of cell membrane, component of cell membrane. So jawapan awak kat sini akan jadi phospholipid is main component of cell membrane. So basically soalan E dengan F tu dia berkait. Kalau atas awak salah, bawah pun kemungkinan besar awak akan salah. Okay. Tapi kalau macam ni kan, dia tinggal kosong. F tu dia tinggal kosong. Jadi dia tak ada penalti lah untuk atas. Okay. So ni macam nak tak dapat markah tapi dia be safe. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So G. How many water molecules are released when this molecule is completely hydrolyzed? Hydrolyzed tu gabung ke pecah? Pecah. Pecah kan? Kalau pecah, kita guna air ke kita akan ambil air? Kita guna air ke kita hasilkan air? Salah. Guna. Kita guna. Ya ke? Hasilkan air. Kita pegang. Guna ke hasil? Kita guna kan? Guna. Kita guna. Kalau guna maksudnya dalam bahasa Inggeris dia kita use. Soalan minta yang release. Ada tak kita lepaskan air? Tak ada. So jawapan dia? Kosong lah. Kosong lah. Okay. Kalau 3 ni apabila kita nak buat formation. Which is condensation. Tapi kalau hydrolyze dia sebaliknya. So kosong lah, kita tak ada lepaskan apa-apa air. Kita akan hasilkan dia punya monomer sahaja. Soalan ni agak tricky lah. Okay, and the next question, muka surat apa ni? Tadi budak 12 tak?
Okay, shows two types of triglyceride. So dua-dua ada triglyceride, dua-dua ada satu glycerol, dua-dua pun ada 3 fatty acid. Cuma bezanya dekat fatty acid yang ketiga ni. Fatty acid yang ketiga ni, apa beza dia? Apa beza dia? Double bond. Double bond. Dia ada double bond kat sini. Okay, dia ada double bond kat situ. So biasanya kan, kalau kita lukis dalam bentuk macam ni, fatty acid yang ada double bond, awak akan nampak bentuk dia macam king. Dia macam sengit, macam bengkok sikit. Kenapa? Sebab double bond tu dia akan tukar angle dia. Okay, so kalau bentuk dia bengkok macam ni, maksudnya kat situ dia adalah unsaturated fat. Okay, kalau dia straight saja, itu adalah saturated fat. That's good. State the form of triglyceride A and B at room temperature. So kalau saturated fat, dia solid ke liquid? Betul tak jawapan tu? Betul tak? Betul. Betul, solid. Betul. Contoh macam butter. Okay, macam kita punya mentega tu kan. Butter apa lagi? Kita ada lemak-lemak korang yang spesifik, margarine. Margarine ni dia trans fat. Trans fat tu maksudnya dia dah diubah suai. Margarine ni tak boleh jadi example yang bagus lah kat sini. Lemak-lemak yang dekat spare tire korang tu biasanya kita guna butter lah, butter. Okay, and then kalau dia unsaturated dia biasanya dalam bentuk liquid. Macam fish oil, olive oil, yang dalam bentuk oil tu biasanya dia adalah unsaturated fat. Okay, minyak masak. Okay, so what feature distinguish the triglyceride A and from triglyceride B? Triglyceride A have only one single bond. Betul. Okay, triglyceride B have double bond. Betul? Satu markah. Okay, kalau awak cakap triglyceride A have no double bond and triglyceride B have double bond. So pun boleh juga. Okay, kita nak compare ada double bond dengan tak ada double bond. Pun boleh. How many water molecules are produced in the formation of triglyceride? So formation, condensation ke hydrolysis? Condensation. So betul lah, kita akan hasilkan 3 water molecule. Okay, Scott Emulsion is a well-established brand of fish oil. At room temperature, this oil stays as liquid. Kenapa? Because the fish oil is unsaturated fat. Ni pun dah betul dah. Satu markah je kan? So ni dah betul dah. Sebab dia adalah unsaturated fat. That's why dia liquid. Basically kita ulang balik soalan yang atas. Okay? Kalau nak panjang lagi, it has double bond and hydrogen cannot saturate them. This make the entire molecular structure weaker. Boleh lah. It has double bond pun boleh juga. Awak cakap unsaturated fat ataupun it has double bond pun boleh juga. Tapi kalau it has double bond ni kena panjang sikit. In the hydrocarbon chain. Okay, sebab kalau yang saturated dia ada juga double bond. Nampak tak kat sini? Dia ada juga double bond. Tapi bukan dalam hydrocarbon chain. Hydrocarbon chain yang mana? Hydrocarbon chain yang ni, yang panjang kat belakang ni. Yang ni kita panggil sebagai hydrocarbon chain. Okay, sama ada dia lukis macam gini ataupun dia lukis C ada H. Yang ni macam leceh sikit lah nak lukis C ada H ni. That's why senang kita lukis macam bergerigi macam tu je. Okay, done. Okay, next muka surat berapa ni? 13 kot. Betul tak? 13. Okay, so name monomer C and D. So C ialah glycerol, D ialah fatty acid. Okay, betul. Cuma biasanya kita lukis macam ni. C double bond O, OH kat tepi belah kiri. R-nya belah kanan. This one dia lukis terbalik. Suka hati dia lah nak lukis macam mana pun. Okay, what is the process involved in the formation of triglyceride? So nak form mesti condensation. Nama bond? Ester linkage. Yes, ester linkage. Okay, state two types of lipids. So kita ada triglyceride tapi this one salah je. Salah lah.
Okay, ni dah ada dekat atas ni. Ni careless namanya. Dah ada tulis dekat situ. Okay, so triglyceride. Okay, dan juga steroid. Satu lagi? Phospholipid. Phospholipid. That's good. Okay, so dia dapat satu markah je lah. Okay, figure shows two types of fatty acid. Ni yang gambar hydrocarbon kalau korang nak kembangkan. Ni hydrocarbon dia. Okay, kalau korang nak buat dalam bentuk CH macam tu. Okay, so this is dia punya hydrocarbon. Okay, so identify the types of structure Y and Z. Y saturated sebab semua hydrocarbon dia semuanya single bond. And then Z dia ada double bond kat sini. So dia adalah unsaturated. Tapi kan dia cakap kat sini saturated fatty acid. Bukan saturated fat. Ada beza tak? Kalau saya cakap saturated fat kat sini salah ke betul? Salah ke betul? Salah. Salah. Betul. Betul jawapannya salah. Okay. Awak tak boleh cakap saturated fat. Saturated fat dia jadi salah jawapan tu. Kenapa? Sebab kalau fat tu ialah triglyceride. Fat tu ialah triglyceride. Triglyceride tu ialah bila mana glycerol dah gabung dengan 3 fatty acid. Sedangkan gambar dia cuma bagi awak fatty acid sahaja, nampak tak? Dia cuma bagi awak C double bond O, OH belah kiri dan juga R. Dia bagi yang ni je. So ini adalah fatty acid, bukannya fat. So make sure korang bezakan. Fat tu ialah triglyceride bila mana dah gabung. Okay, kalau belum gabung dia fatty acid. Okay, so list two differences between structure Y and Z. Structure Y has no double bond while structure Z have double bonds. Betul? Okay. Tapi kat sini dia nak 2 perbezaan. Anyone can think of another answer? Ada? Madam, kalau buat structure Y has higher melting point than structure Z. Structure Y has higher melting melting point. point Then compared structure to Z. Okay, boleh? Boleh? Tapi yang ni yang kita tak belajar. Yang kita belajar ialah kalau ada double bond, dia solid ke liquid? Liquid. Dia liquid. So boleh cakap lah structure Y is solid in room temperature while structure Z is liquid in room temperature. Tapi dia lebih kepada membawa maksud kepada jawapan awak ni jugalah. Sebab dia, kalau solid dia memang higher melting point berbanding dengan liquid. Okay. Okay, why the energy storage in lipid is higher than in carbohydrate? Kenapa kita, sejak tadi lipid lagi banyak simpan tenaga berbanding dengan karbohidrat? Kenapa? Sebab lipid have 3 carbon atom. Salah. Cuba awak tengok kat sini berapa banyak karbon dia. 3 ke? Kalau buat long hydrocarbon, Yang tu betul. Lipid has long hydrocarbon chain. Yang tu betul. Okay? Ataupun kalau yang soalan yang jawapan yang dah ditulis ni, boleh dapat markah sekiranya awak tukar because lipid have more carbon atoms. Dia tak boleh mention 3, dia tak semestinya 3. Glycerol sahaja pun dah ada 3 kan. Glycerol kan C. Macam tu kan. So tak boleh cakap 3 je. Dia lebih banyak. Kalau karbohidrat dia 6,
ataupun 12 ataupun 18 sebab 6 tu 1 glukos, 2 glukos jadi 12. Kalau 3 glukos jadi 18. Tapi kalau lipid dia memang satu fat pun dah berapa banyak dah dia punya karbon. Okay. So tapi jawapan yang ni lagi bagus lah. Jawapan yang ni. Lipid has long hydrocarbon chain. Ada jawapan lain yang perlu dibincangkan? Tak ada. Tak ada Boleh Madam, Ya. kalau saya buat excess fat turn into energy 2 times then energy in carbohydrate. Okay, jap. Excess fat macam saya tukar sikit dia. Provide 2 times energy then carbohydrate. Dia tanya kenapa energi dalam lipid lagi banyak berbanding dengan karbohidrat. Awak jawab sebab dia boleh hasilkan 2 kali ganda energi daripada karbohidrat. So kat situ tak menjawab soalan tau. Dia tanya kenapa banyak, bukan berapa banyak. Faham tak? Faham? So dia tak menjawab soalan kenapa tu. Kenapa dia banyak energi. Okay, so tak dapat lah. This one tak dapat, okay? Ada lagi ke? Korang dah jawab, korang kena check jawapan korang. Nanti kan syok sendiri. Tak ada? Okay, so kita move on to protein. Protein agak ramai juga yang PM saya cakap media susah lah soalan ni. Ni muka surat 16 rasa tadi dah ada orang hantar dah sekejap. Ni yang mana ni? Ada ke orang nak hantar? Tak ada orang hantar lagi rupanya. Check the level. Oh ada. Sekejap dulu. Jadi kalau korang lambat hantar, nanti kita jadi buang masa lah. Sebabnya saya baru nak kena letak dekat dalam ni. Tapi at least hantar kan. Sekejap, satu lagi. Okay. So this one muka surat 16. Okay, figure shows the structure of a monomer. Dia tak bagi tahu pun monomer apa. Monomer apa tu? Karbohidrat, lipid, protein, nucleic acid. Amino acid. Ni amino acid lah. Dah dari dulu dekat bawah section protein kan. Okay, tapi dalam exam dia tak ada section macam tu. So make sure korang kena kenal lah. Okay. Draw and label the formation of dipeptide from the above monomer. Dia cakap juga kat sini dipeptide. So lagi sekali this is protein. Okay, dah ada dua hint kat situ. Okay, so kita nak combinekan dia NCC. Okay, and then make sure betul semua ni ha. Bonding dia. Buang air. Okay, structure betul. Structure satu markah. Okay. Proses satu markah dan juga dia punya linkage bond. Bond dia satu markah. Orang ni dapat berapa markah? 2. Sebab? Tak ada proses. Ya, betul. Prosesnya ialah? Condensation. Okay. So, linkage betul. Tapi ada apa nama? Discussion sikit antara lecturer. Adalah lebih tepat sekiranya peptide linkage dilukis macam ni. C double bond O and H-nya kat bawah. Bukannya H kat atas. Saya bagi tahu H kat atas kan. Dia bukan salah tapi adalah lebih tepat sekiranya. Tu dia punya sekiranya H tu dekat bawah. Kenapa? Sebab dari segi chemical equationnya, chemical propertiesnya, sekiranya O dekat dengan H, nanti dia akan buat hydrogen bond. So which is tak boleh lah macam tu. So that's why lebih tepat sekiranya awak buat macam ni. Tapi yang ni salah ke? Tak salah pun. Cuma saya kongsikan yang lebih tepat. Okay? And then make sure juga ada water lah kat belakang ni. Jangan tak ada water pula. Tak ada water, kita potong markah structure tau. Ni waternya duduk bawah.
Boleh lah. Okay, and then state the level of protein for the following. Myoglobin ialah tertiary structure. Hemoglobin quaternary structure. Yang ni saya tak ajar. Yang ni syllabus SDS. Okay, tapi saya masukkanlah juga. Kenapa? Sebab myoglobin dia satu chain je. Satu rantaian. Hemoglobin dia ada 4 rantaian. So kalau satu rantaian dia tertiary, kalau lebih daripada satu rantaian dia jadi quaternary. Okay. State 3 types of bond in tertiary structure of protein. Okay, so tertiary structure of protein ni maksudnya dia ada 4 tau. Dia ada primary, secondary, tertiary dan quaternary. Yang ni tak ada dalam smart guide. Quaternary. Okay. Primary ialah bila mana satu amino acid dia bond dengan satu amino acid, dia bond lagi dengan satu amino acid dengan bond satu lagi amino acid. So bonding yang dia ada cuma ialah peptide linkage je. Peptide linkage. Okay, kalau secondary pula bila mana awak dah bond tu kan, tapi dia tambah lagi satu bond. Dia buat hydrogen bond. Dia ada peptide linkage dia ada juga hydrogen bond. So itu adalah secondary. Dia ada tambahan ikatan. Okay. Tertiary pula ialah bila mana awak tambah lagi bond. Dia dah ada peptide linkage. Dia ada juga hydrogen bond. Okay. Dia tambah lagi dengan ionic bonds. Apa lagi? Dia tambah lagi dengan van der Waals. Pernah dengar van der Waals tak? Kimia punya van der Waals interaction. Benar. Kan? Ataupun hydrophobic interaction. Hydrophobic interaction. Okay. Ataupun apa lagi? Disulfide bond. Disulfide bonds. Okay. So peptide bond betul, ionic bond betul, hydrogen bond betul. So ditambah lagi lah maksudnya. Okay. Kalau quaternary pula, quaternary ialah bila mana dia ada more than one chain. So kalau tertiary dia macam ni je. Dia bergumpal tapi dia masih lagi satu rantaian tau macam ni ha. Okay. Kalau quaternary dia ada lebih daripada satu rantaian. So ni satu rantaian contohnya. Ada lagi kat sini. Warna merah ni pun satu rantaian lagi. Dia lagi berselirat lah. Ada lagi. Macam tu 3 rantaian. So itu dah jadi quaternary lah sebab dia ada lebih daripada satu rantaian. Explain how high temperature may affect the tertiary structure of protein. Kalau kita bagi yang ni awak belajar aku masa sekolah. Macam mana yang ni pun syllabus SDS sebenarnya. Kita tak ada belajar dalam SES. Okay. So macam mana high temperature dia boleh affect tertiary structure of protein? The weak forces between charged group and the weaker forces of mutual attraction of non-polar group are disrupted and elevated temperature, so tertiary structure of protein is lost. Salah. Okay. Jawapan dia ialah bila high temperature breaks hydrogen bonds in the protein. Dia akan pecahkan hydrogen bond dalam protein. So kalau asalnya protein tu bentuk dia macam gini kan, bergumpal, sebenarnya dia ada hydrogen bond tak kat sini? Hydrogen bond yang memegang struktur dia ni kat sini ni. That's why dia boleh bergumpal macam tu. Yang ni. Okay, dia ada hydrogen bond, banyak hydrogen bond yang memegang struktur dia tu, that's why dia boleh bergumpal. Tapi bila awak bagi dia tu suhu yang sangat tinggi, hydrogen bond tu semua pecah. So bila hydrogen bond tu pecah, so dia akan terurai lah. Okay. So menyebabkan apa poin yang kedua ialah causes the structure of protein to be broken down. Menyebabkan dia punya structure dia tu akan terurai. So dia asalnya bergumpal macam ni, nanti dia akan jadi single chain je lah. Dia akan jadi macam primary balik. Sebab awak dah pecahkan dia punya hydrogen bond. So dalam keadaan macam ni, yang ni
enzim, kalau enzim lah. Kalau enzim awak dah tak function dah, kita cakap denatured. Denatured. Kenapa denatured? Sebab dia dah tak ada function, dah tak ada bentuk dah. Okay? Boleh? Dapat? Dapat. Dapat Okay, and then next, question 22. Protein is formed from the condensation between amino acids. Draw and label the structural formula of amino acid. Dia nak yang general je. So, ada central carbon. Okay, ada amino group. Okay, amino group. Ada carboxyl group. Okay, ada carboxyl group. Okay, and then ada ni side chain. Side chain. So, barulah dapat 2 markah. 2 markah tu nak bagi kat mana? Structure yang betul, 1 markah. And then label yang betul, 1 markah. Label tu maksudnya 3-3 kena label. So, yang ni dia dapat 1 markah sahajalah. Sebab dia tak label. Okay, which part of the structure in A determines the differences between amino acid classes? So jawapan dia adalah side chain. Ataupun awak cakap R group pun boleh. List the 4 groups of amino acids based on their R group. So kita ada non-polar, polar, acidic and basic. Tapi markah 2 je. 2 betul, 1 markah. 1 markah. 4 betul, baru dapat 2 markah. Madam, 3 betul macam mana? 3 betul, dapat berapa markah? 1 je. 1 je. Okay, 3 betul 1 markah je. Dia tak ada setengah-setengah dalam bio, dia tak ada setengah-setengah Okay, explain how peptide bond form between the amino acid. Macam mana awak hasilkan peptide bond? When there are 2 amino acid react to each other and remove water. Yang ni kurang tepat. Okay, so kita buat peptide bond macam ni kan. So N, nampak tu? N, C, C. Okay, macam tu. Saya lukis sebahagian je. Laju sangat tak korang? Okay je. Tak sebab korang sepatutnya dah jawab. Korang sepatutnya tanda-tanda je. Bukannya baru nak salin Okay, and then satu lagi. N, C, C. Alamak. H, H. Okay, so kita ada 2 amino acid kat sini. Kita nak buat peptide bond. Which is kita akan buang this one. Okay, so ayat yang sebenarnya ialah awak kena cakap macam mana peptide bond form between the amino acid. When hydroxyl group or awak cakap OH pun boleh of 1 amino acid, okay, and the hydrogen ataupun H of another amino acid are removed to form water. Nampak tak? Nampak. Beza kan dengan jawapan tu? Awak tak boleh cakap dia react je. React macam mana? Gabung ke? Pecah ke? React tu boleh jadi macam-macam. So yang betulnya kita cakap bila mana OH, yang ni lah, OH daripada 1 amino acid dan juga H daripada 1 lagi amino acid kita buang untuk kita hasilkan water. Barulah terjadinya peptide linkage. Peptide linkage dengan peptide bond sama tak? Sama. Tapi dari segi skema pemarkahan dia peptide linkage adalah lebih tepat. Kenapa? Sebab kalau bond
Kalau bond tu dia adalah macam satu ikatan je. Contoh macam hydrogen bond. Hydrogen bond antara H dengan O kan. Dia memang ada satu je ikatan dia. Satu saja ikatan dia. So dia kita panggil sebagai hydrogen bond. Kita tak panggil hydrogen linkage. Tapi kalau peptide linkage, glycosidic linkage, ester linkage, dia mempunyai lebih daripada satu ikatan. Contoh macam kita ambil peptide linkage kan. C double bond O and H. Kan macam ni ikatan dia. So dia dah ada kat situ 1 bond, 2 bond, 3 bond, 4 bond. So kita tak boleh cakap bond lah. Dia adalah linkage. Dia adalah ikatan yang saling berkait antara satu sama lain. Okay, so itu dari segi term lah sebenarnya. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, and then next, question 23. Figure shows a structural formula for a polypeptide molecule. State the name and the number of monomers that form the polypeptide above. Okay, name of monomer apa? Amino acid. Amino acid lah sebab dia adalah protein. Monomer dia adalah amino acid lah. Okay, so salah this one. And then berapa monomer? Kalau tengok panjang-panjang macam ni macam pening sikit. So kalau nak kenal pasti, korang tengok dia punya backbone. NCC, satu NCC bermaksud satu amino acid. Okay, alamak. Dia tak nak degil. Oh, dia tak nak kat situ. NCC 1. Okay. NCC 2. NCC 3. NCC 4. So jawapan dia adalah 4. Betul. Satu markah je lah kat sini. Okay. Draw an arrow to label the bond formed in the synthesis of the polypeptide above. Okay. So awak nak draw an arrow tu dia kat sini lah. Gambar ni. Korang ambil pen. Korang lukis arrow dia gini. Like that. Macam tu. So dia akan ada 3 lah kat linkage dia. Macam tu. Okay. Kalau macam kawan korang ni dia dah bulat-bulat, dia macam serabut lah sikit. Satu lagi sebab tak nampak terus kepada ni. Bawah ni. Okay, so kalau saya tanda lah. Kalau saya tanda saya tak bagilah markah ni. Okay, so saya tak bagilah markah. Satu markah je saya bagi. Sebab dia ada dua soalan kat situ. Satu draw, satu label. So kawan korang ni dia label tapi draw dia kurang tepat. So saya bagi satu markah sahajalah. Okay, make sure kalau korang lukis tu, make sure kena pada bond dia tu. Okay, state the name of the reaction involved in the following processes. Adding one more monomer. Betul tak? Nak tambah lagi kat sini. Tambah lagi satu NCC. So, condensation. Betul tak? Betul. Betul lah. Kita nak buat kan. Okay, and then kita nak buang. So, dia akan jadi hydrolysis. That's really good. Dapatlah 2 markah. Okay, and then next. Question 24. Page 18. Identify X and Y. X ialah amino group. Okay. And then Y ialah carboxyl group. Kalau saya tukar, boleh tak? Saya buat X tu ialah carboxyl. And then Y tu ialah amino. Boleh tak? Boleh tak? Boleh je. Boleh je. As long as jangan korang buat dua-dua ialah carboxyl. Ataupun dua-duanya ialah amino. Barulah jadi salah. Sebab kat sini dia tak ada bagi hint apa-apa. Dia boleh jadi kiri kanan, dia boleh pusing, tak ada masalah. Okay. Okay, state the electrical charge of Z. Z ni ialah C double bond O negative. Okay, kalau dia sepatutnya OH, betul, kawan-kawan dah tulis kat sini, OH. Tapi bila dia dalam bentuk charge, electrical charge, dia boleh jadi negatif lah sebab dia akan hilang satu H. Okay. Name the polymer produced from the combination of more than 2 amino acid. More than 2. Kalau 2, dipeptide. Kalau lebih daripada 2, dia akan jadi poly.
peptide. State the functional groups involved in the formation of peptide bond, amino group dan juga carboxyl group. Betul. If the polypeptide chain were to be folded and pleated. Folded and pleated tu maksudnya dia nak lipat, nak bagi bentuk apa nama dia tu? Berketul ni, globular ni. Okay, name the two bonds that can maintain its structure. So jawapan dia adalah hydrogen bond dan juga ionic bond. Peptide bond kita tak terima. Sebab apa? Sebab peptide bond tu ialah asas antara amino acid dengan amino acid. Tapi kalau kita cakap nak maintain tu nak maksudnya nak bagi dia bentuk bergumpal. Nak bagi bentuk bergumpal tu dia selain daripada peptide bond. Sebab peptide bond tu memang dah dalam ni memang wajib ada. Okay, yang lain-lain tu ialah tambahan. So tambahan tu yang boleh maintainkan dia punya structure. Okay, ionic bond, hydrogen bond, disulfide bond. Okay, apa lagi? Waktu hydrophobic interaction tadi tu. Okay, and then F, state one factor that causes protein denaturation. Okay, yang boleh menyebabkan protein tu rosak, denature. So yang utamanya ialah high temperature. Okay, yang utamanya adalah high temperature. Sebab saya cakap tadi, kalau temperature tinggi sangat, dia akan menyebabkan bond, hydrogen bond tu pecah. So bila hydrogen bond pecah, dia akan terurai lah. Tapi kalau dia nak dua, bertambah lagi, extreme pH. Okay, bila mana dia terlalu acidic ataupun dia terlalu basic, dia akan menyebabkan perubahan kepada ionic bond. So bila ionic bond dia pecah pun dia akan terurai juga. High temperature lebih kepada hydrogen bond. Extreme pH dia lebih kepada efek daripada ionic bond. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay. And then next, muka surat 19. Okay, show structure of dipeptide molecule. Kalau dia tak tunjuk, kalau dia tak cakap pun kita tahu. Sebab apa? Sebab dia ada dua je NCC. NCC kat sini dengan NCC kat sini. Dua je. So dia dipeptide lah. Say the basic molecule that forms dipeptide amino acid. Name label A dengan B. A ialah amino group. Betul ke A ialah amino group? R group. R group. R group. A ialah R group, B ialah amino group. Ni careless ni, dia tak tengok. Tak tengok yang mana satu A, mana satu B. Draw and label the breakdown of the dipeptide. So kita salin je balik. NH2, CR, 1H, C double bond O, NH, HCR, C double bond OOH. Okay, pecahkan. Ada structure yang betul, satu markah. Proses yang betul, satu markah. Dan juga label yang betul, satu markah. Tapi yang ni structure betul tak? Betul tak structure dia? Tak ada air. Dia tak ada air kan? Sepatutnya tambah air kat sini. So tak dapat markah structure lah, sayangnya. Okay. Saya dapat 2 markah sahaja. Kalau nak apa nama?